Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syamimi binti Muhammad Zulkafli. Nombor matrik 262649. Okey, hari ini saya akan menceritakan mengenai kelebihan bersedekah dan berbelanja di jalan Allah. Buku ni saya ambil daripada Universiti Library. Itu bertemakan agama. Okey, buku ni banyak menceritakan mengenai sedekah. Dan saya telah memilih dua topik mengenai sedekah, iaitu kelebihan bersedekah di jalan Allah dengan peraturan bersedekah. Okey. Buku yang saya pinjam ini ditulis oleh Ustaz Abdullah Al-Qari Haji Saleh atau lebih dikenali sebagai Akhaz. Beliau sangat terkenal di kalangan pembaca buku-buku agama tempatan. Ustaz Abdullah Al-Qari merupakan seorang tokoh-tokoh Maulud Ar-Rasul pada tahun 2005 dan penjaga Islam yang telah banyak melahirkan karya-karya berunsur Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau lahir pada pagi Ahad 23 Zulkaidah 1356 Hijrah, itu bersamaan dengan 26 Disember 1937 Masihi. Beliau diberi nama Abdullah Al-Qari, iaitu pembaca terutama Al-Quran, oleh anak saudara Tok Kenali, iaitu Tuan Guru Haji Muhammad Jeben. Bapanya Haji Saleh bin Putih adalah seorang guru Al-Quran di Pondok Kenali, merupakan murid tua Tok Kenali, manakala ibunya adalah Hajah Khadijah binti Abdullah pula mengajar Al-Quran kepada kanak-kanak setempat di rumahnya. Lokasi rumah beliau di tepi pondok lorong kubur Tok Kenali menyebabkan beliau banyak dipengaruhi pendidikan pondok di samping pendidikan Sekolah Melayu Kubang Kerian, Kota Baru, Kelantan. Okey, apa yang saya nak ceritakan mengenai buku ini? Banyak buku ini menceritakan mengenai kelebihan bersedekah dan berbelanja di jalan Allah. Tapi saya hanya memetik dua daripadanya. Yang pertama, meluaskan rezeki, memanjangkan umur dan menolakkan bala bencana. Seperti yang diberitahu oleh Anas bin Malik radhiyallahu, memberitakan Nabi SAW pernah bersabda, "Bersegeralah kamu untuk bersedekah, kerana sesungguhnya bala bencana itu tidaklah akan melangkah atau melintasi sedekah." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksudnya kat sini, sesungguhnya sedekah seseorang Islam itu akan menambahkan umur, akan mencegah kematiannya yang buruk dan akan menghilangkan kesombongan dan kemegahan menerusi sedekah. Okey, kelebihan kedua pula ialah punca rezeki dan mendapat pertolongan. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum lagi kamu mati. Bersegeralah melakukan amalan-amalan mulia sebelum kamu kesibukan atau kalut. Dan hubungilah antara kamu dengan Tuhan kamu dengan memperbanyakkan sebutan zikir kamu kepadanya. Dan banyak bersedekah dalam bersembunyi dan terang-terangan. Nanti kamu akan diberi rezeki, ditolongi dan diberi kesenangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya kat sini, bersedekah itu menjadi suatu sebab wujudnya sebutan yang baik dan pendengaran yang lunak berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Tiadalah bagi engkau daripada harta engkau itu melainkan apa yang engkau telah makan, maka telah engkau habiskan, atau engkau telah pakai, maka engkau telah lusuhkan, atau engkau telah bersedekah, maka engkau telah keluarkan. Maka itulah sebenarnya harta atau simpanan engkau di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, kat sini, selain itu, senyum juga dikira bersedekah, maka senyumlah selalu. Okey, yang tajuk seterusnya pula ialah mengenai peraturan bersedekah. Saya telah memilih 3 daripada peraturan bersedekah, antaranya yang pertama, hendaklah bahan sedekah itu daripada usaha yang halal lagi bagus. Kerana sesungguhnya Allah itu bagus dan tidaklah dia menerima melainkan yang bagus, di mana Allah SWT telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah rezeki yang bagus-bagus daripada apa yang kamu usahakan." Al-Baqarah ayat 267. Maksudnya kat sini, apa yang kita nak sedekah ke orang tu, kita mestilah benda yang mesti yang elok, benda yang kita sayang, bukan benda yang kita tak nak baru kita nak bagi dekat orang. Okey, peraturan yang kedua pula ialah hendaklah bahannya daripada sebaik-baik harta dan yang paling elok berdasarkan firman Allah. Maksudnya, tidaklah sekali-kali kamu akan mencapai kebaikan sehinggalah kamu berbelanja daripada apa yang kamu sayangi. Al-Imran ayat 92. Maksudnya kat sini,
kalau contoh kita nak sedekah baju dekat orang tu, baju tu kenalah elok. Tak bolehlah dah baju tu dah koyak, dah lusuh warna dia, baru kita nak sedekah dekat orang. Apa pula orang cakap nanti, tak elok lah. Sepatutnya baju yang kita sayang dan kita tak boleh pakai, itulah kita bagi dekat orang. Yang ketiga, janganlah bersedekah dengan tujuan memperoleh balasan yang lebih banyak berdasarkan firman Allah, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Al-Mulk ayat 6. Maksudnya kat sini, apa yang kita bagi dekat orang tu, kita tak bolehlah harap nak dapat setimpal dengan ganjaran yang kita bagi. Macam contohnya hari ni kita bagi dekat dia nasi lemak, esok kita harap dia nak bagi kat kita nasi kandang pula. Tak bolehlah macam tu. Baru-baru ini kita juga kecoh pasal Ustaz Abid Liu. Saya telah baca di Instagram milik Piu Azman. Dia menyatakan, moga Allah beri kekuatan kepada Ustaz Abid Liu. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Okey, berdasarkan apa yang Piu Azman post ni, ayat dalam post ni di atas ialah ayat 271 surah Al-Baqarah. Jika kita melihat seseorang memperlihatkan perbuatan sedekahnya atau sebarang perbuatan baik, pendirian pertama kita ialah bersangka baik. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan bersangka, iaitu kecerobohan, kerana sebahagian dari bersangka itu dosa. Surah Al-Hujurat ayat 12. Allah mengendalikan hati seseorang. Pasti ada sebab kukuh dia memperlihatkan sedekahnya. Antaranya ialah untuk mendidik masyarakat agar termotivasi untuk turut sama bersedekah dan membantu. Sebab kedua ialah sebagai melaksanakan amanah dalam menyalurkan dengan jujur setiap derma yang diterimanya dari orang ramai. Maka dalam hal ini, Ustaz Abid Liu, Datuk Ali Syukri dan siapa saja rajin kita tengok memberi infak, insya-Allah adalah wakil ummah untuk mengembangkan sebuah empayar infak. Maksudnya kat sini tak salah pun kalau kita nak sedekah secara terang-terangan atau sembunyi. Sebab apa yang kita buat baik, ramai orang boleh contohi dan ramai juga orang boleh bersedekah di jalan Allah. Sekian, terima kasih.